selamat bertemu kembali setelah lama bercuti. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah sampai sejauh ini. Dan kita sudah buat semua coursework dan kita hanya tinggal untuk melaksanakan research project sahaja. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk berkongsi apakah yang kita maksudkan dengan research project supaya tuan-tuan dan puan dapat melahirkan satu research project yang berkualiti. Saya ingin memulakan dengan definisi apakah yang dimaksudkan dengan kertas penyelidikan dalam pendidikan. Kita memberi definisi research is a systematic investigation, satu penyiasatan yang sistematik. Yang kita maksudkan dengan sistematik adalah dia mempunyai prosedur ataupun peraturan-peraturan serta langkah-langkah yang tertentu. Research project bermula dengan mengenal pasti apakah masalah yang ingin dikaji. Kemudian kita akan membuat penyelidikan melalui sorotan literatur, meletakkan kemudiannya tujuan penyelidikan kita. Kemudian seterusnya kita menentukan bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan data atau mengutip data kajian. Kemudian kita mengenal pasti cara untuk menganalisis data. Kemudian kita mempersembahkan dapatan kita dan membuat interpretasi tentang data yang kita pilih. Saya faham tuan-tuan dan puan adalah pengkaji-pengkaji novice. Ramai di antara kita adalah membuat kajian ini di peringkat masa ini bagi kali pertama. Dan saya pasti anda tak tahu macam mana nak mula membuat kajian. Kalau kita tengok, satu kajian boleh bermula dengan satu topik, satu perkara, satu fenomena yang anda minat tentangnya. Jika anda berminat tentang kanak-kanak, anda akan membuat kajian tentang kanak-kanak. Jika berminat tentang pembelajaran mereka, anda akan membuat kajian tentang pembelajaran mereka. Jika anda berminat tentang cara pengajaran anda, maka anda akan membuat kajian tentang kualiti pengajaran anda. Tapi ada juga pengkaji-pengkaji baru bermula dengan instrumen yang ada di tangan. Dalam kajian literatur yang mereka baca sebelum ini, mereka dapati banyak instrumen-instrumen yang menarik minat mereka. Mereka berjumpa dengan instrumen stres, mereka berjumpa dengan instrumen personality belajar, mereka berjumpa mungkin tentang instrumen self-efficacy. Apabila instrumen itu telah ada, instrumen ini membuka sedikit minda mereka tentang prospek kajian yang akan dilaksanakan. Ada juga pengkaji yang bermula dengan satu inspirasi untuk menyelesaikan masalah. Mereka melihat pelajar mereka tidak berminat untuk belajar. Mereka melihat pelajar mereka sukar untuk menguasai. Mereka melihat rakan-rakan mereka mengajar dengan tidak berkualiti. Mereka cuba untuk melihat, mengenal pasti, mendalami isu, cabaran, dan dengan itu mereka ingin memulakan sesuatu projek kajian. Ada beberapa perkara lanjutan yang boleh kita gunakan untuk memulakan penyelidikan. Seperti yang saya jelaskan kat sini, anda mungkin berminat untuk mengkaji fenomena. Contoh, fenomena pelajar tidak engage di dalam bilik darjah. Pelajar tidak berminat untuk datang ke sekolah. Masalah disiplin. Suasana sekolah yang tidak kondusif. Ini adalah bidang-bidang kajian, fokus kajian yang boleh anda laksanakan. Ada juga yang berminat untuk memulakan kajian dengan bahan. Mereka mula membuat modul, mereka membuat web, mereka membuat instrumen. Apabila mereka dah melaksana atau membangunkan perkara-perkara itu, mereka cuba untuk mengkaji keberkesanan material tersebut, bahan-bahan tersebut. Ada di antara rakan-rakan kita juga memulakan kajian dengan idea-idea baru. Sebagai contoh, apabila mereka mendapati pelajar mereka tidak dapat menulis karangan dengan baik, bermakna baik itu satu, tidak dapat melahirkan idea yang banyak. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan bahasa. Mereka datang dengan satu idea strategi pengajaran yang baru. Sekarang, rakan kita ini ingin memulakan satu kajian berdasarkan tentang idea tadi. Sejauh manakah idea tadi dapat mengatasi masalah pelajar tidak dapat menguasai
satu-satu mata pelajaran.